أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربين، ثم إلى أنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين، ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا ومن حقوق علينا ومن ينتسب إلينا كلهم أجمعين. ثم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيخ داود بن عبد الله القطاني وفروعه ونسابه ومن ينتسب إليه كلهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل. احفظنا من الخطأ والضلال فأنت موافق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق وكلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat taufik serta nikmat waktu sehingga dapat kita berkumpul pada malam ini di dalam surau yang penuh keberkatan ini. Diharapkan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, abang, adik, kakak semua, sahabat-sahabat sekitar sehat walafiat, dan sama-sama kita menghadirkan niat yang ikhlas di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Baik, kita baca balik ya. Baca balik. Malam ni kita ulang balik sebab hari itu kita baca sikit. Permulaan kitab Munyatul Musalli. Baca mula apa balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai risalah ini, yakni kitab kecil ini, dengan nama Allah. Jadi Syekh Daud bin Abdullah Qattani rahimahullahu ta'ala memulakan risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Kerana beliau nak mengikut akan Al-Quranul Karim, nak mengikut Al-Quran, kerana Al-Quran itu dimulakan dengan Bismillah. Dan di antara lain sebabnya kenapa dimulakan kitabnya dengan Bismillah, kerana beliau nak beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin ghibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Yang mana artinya tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai kemuliaan pada syarak, tiap-tiap pekerjaan yang mulia di sisi agama, tiap-tiap perkara, tiap-tiap urusan, tiap-tiap pekerjaan yang ada kemuliaan di sisi agama, yang tidak dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka iaitu, katanya Nabi SAW, seperti binatang yang terpotong anggotanya, seperti haiwan yang terpotong anggotanya, yakni kinayah daripada tidak sempurna keberkatannya. Ada berkat tapi tak sempurna. Jadi apa-apa saja pekerjaan yang baik-baik, mulakan dengan Bismillah, supaya sempurna dia punya keberkatan dia. Jadi Tuan Guru Syekh Darul bin Abdullah Fattani ini nak mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan kitab Muniyatul Musalli ini keberkatan yang sempurna. Jadi dimulakan karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi dengan nama Allah yang amat murah, yang amat pemurah maksudnya. Sebab apa dikatakan Allah Ta'ala itu maha pemurah? Kerana semua makhluk diberi nikmat oleh Allah. Pemurahnya Allah Ta'ala atas muka bumi ini. Semua makhluk, sama ada manusia, syaitan, jin, iblis, manusia, binatang, semuanya diberi nikmat oleh Allah. Tak kira orang tu taat ataupun orang tu ahli maksiat, sama ada dia beriman ataupun kufur, ataupun dia munafik, semua diberi nikmat oleh Allah. Itulah pemurahnya Allah. Tak pilih dulu, tak pilih. Allah Ta'ala tak pilih orang yang beriman je Allah bagi nikmat, yang tidak beriman pun Allah tolong bagi nikmat. Yang melawan Allah pun Allah bagi nikmat. Itu pemurahnya Allah. Jadi kita orang mukmin, kita orang beriman, tak perlulah nak risau tentang rezeki. Kerana orang yang menyembah berhala itu pun dijamin rezekinya oleh Allah. Yang sembah patung, yang sembah berhala itu pun diberi nikmat oleh Allah, diberi makan minum, diberi harta. Apatah lagi orang yang beriman kepada Allah. Takkan Allah Ta'ala nak biarkan ke bulu. Takkanlah Allah nak biarkan ke bulu orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang bersungguh-sungguh nak ikut syariat Allah. Takkan Allah tak tolong. Yang derhaka pada Allah pun Allah bagi yang tak minta pun Allah bagi. Pemurahnya Allah. Tapi pemurah Allah Ta'ala ni atas dunia, semua dapat sifat kemurahan Allah Ta'ala. Lagi pula di antara sifat Allah yang amat mengasihani akan hamba-Nya. Allah kasihan, Allah belas kasihan atas hamba-Nya. Hamba mana? Hamba mana yang dapat belas kasih Allah? Kalau sifat pemurah Allah tadi semua dapat. Tapi belas kasih Allah ada golongan tertentu saja yang dapat. Mana dia? Yang mukmin.
Orang yang beriman. Makna orang yang di dalam hatinya memiliki keyakinan, kepercayaan yang jazam, yang tepat, yang betul kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat dan sebagainya. Jadi kemurahan Allah Ta'ala, makna belas kasih Allah ni hanya untuk orang-orang yang mukmin nanti di dalam negeri akhirat. Negeri akhirat besok. Negeri akhirat besok, sekalian yang beriman akan dapat belas kasih Allah. Bagaimana Allah Ta'ala bagi belas kasih terhadap orang mukmin di hari kiamat besok? Ada di kalangan mereka yang diampunkan dosanya, ada di kalangan mereka yang diringankan azabnya, ada di kalangan mereka yang dimasukkan syurga tanpa hisab, ada di kalangan mereka yang sepatutnya masuk neraka tapi diberi syafaat masuk ke dalam syurga. Ada yang duduk dalam neraka tapi akhirnya dikeluarkan untuk hidup kekal dalam syurga. Ini belas kasih Allah hanya tertentu untuk orang yang beriman. Maka dengan sebab itu, hadirin hadirat rahimakumullah, hendaklah kita berhati-hati, hendaklah kita berwaspada, hendaklah kita bersungguh-sungguh sewaktu hidup ini, teguhkan akidah kita, teguhkan iman kita, teguhkan kepercayaan kita kepada Allah, kepada Rasul, dengan mempelajari ilmu yang membicarakan tentang akidah, supaya dapat kita memastikan pegangan dalam hati kita betul ataupun salah. Jangan sampai jahat-jahat pun, maksiat pun jangan sampai terlucut iman. Jahat macam mana pun jangan sampai terlucut iman. Sebab apa? Kalau mati dalam keadaan terlucut iman ni, kita takkan dapat belas kasih Allah di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Apa tu kita kena belajar jaga iman, jaga Islam kita, jaga iman kita. Dengan apa nak jaga tuan-tuan? Dengan apa nak jaga tuan-tuan? Dengan duit? Dengan ilmu. Nak jaga iman, nak jaga Islam ni dengan ilmu. Ni tuan-tuan datang ke surau, datang ke masjid, pergi kuliah sini sana tu, tu di antara cara usaha nak menjaga iman Islam. Jadi kena belajar ilmu. Nabi bersabda, yang mana maksudnya suatu malam, makna Nabi kata pada waktu malam Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Isra dan di Mi'rajkan. Waktu malam, pada satu malam Nabi di Mi'rajkan oleh Allah. Pada malam Nabi diangkat ke langit oleh Allah. Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi SAW neraka, yang mana di dalam isi neraka ni ramai sangat-sangat di kalangan ahli neraka ni. Nabi kata di kalangan fuqara, orang fakir miskin. Dalam neraka ni penuh ramai orang fakir miskin. Beratkah kita yang tak ada kita, tuan-tuan? Lalu sahabat bertanya, adakah mereka yang dimaksudkan dengan fakir miskin tadi orang yang tidak ada harta ya Rasulullah? Adakah yang kau maksudkan yang memenuhi, yang penuh dalam neraka itu, ramai di kalangan ahli neraka itu orang yang fakir daripada harta benda? Lalu Nabi SAW jawab, tidak, bukan. Bila kata bukan, lapang tadi. Bila Nabi kata bukan orang yang fakir miskin harta benda dalam neraka itu yang dimaksudkan ramai, tapi Nabi kata yang fakir ilmu. Orang yang fakir ilmu, maknanya orang yang tidak ada ilmu. Maknanya yang ramai dalam neraka ni nanti adalah di kalangan orang yang tidak ada ilmu. Maka dengan sebab itu di atas dunia ni, jangan kita masukkan diri kita di dalam kelompok orang yang tidak mahu menuntut ilmu agama. Pastikan diri kita, pastikan isteri kita, pastikan anak-anak kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita, supaya hadir di mana-mana majlis ilmu, supaya tak masuk dalam kelompok yang Nabi kata tadi, ramai dalam neraka ni orang yang tidak ada ilmu.
Dalam erti kata lain orang jahil. Na'udzubillah min dzalik. Maka belajarlah. Sementara ada kesempatan, sementara ada peluang, ada ruang. Yang tidak ada kesempatan dan peluang nak menuntut ilmu ni siapa? Siapa? Orang yang dah meninggal dunia. Orang yang dah meninggal dunia saja yang tak ada peluang nak menuntut ilmu. Adapun kita yang masih diberi umur oleh Allah, dengan makna Allah masih lagi bersifat lemah lembut ke atas diri kita. Walaupun dah puluh tahun, dah belah tahun kita tak pernah hadir dalam majlis ilmu, Allah bagi kita hidup lagi supaya kita usaha menjadi penuntut ilmu. Itu belah kasih Allah, lemah lembut Allah. Ya latifun bi'ibadihi. Wahai Tuhan yang maha lemah lembut dengan hamba-Nya. Allah sangat-sangat berlemah lembut dengan kita, tuan-tuan. Allah sangat-sangat berlemah lembut dengan kita. Kita buat benda mungkar, kita buat benda yang Allah tak suka, kita meninggalkan perintah Allah yang Allah suruh kita tak buat, masih lagi Allah berlemah lembut dengan kita. Bagi lagi peluang hidup. Malam ni tidur, besok celik lagi di mata kita. Lusa tidur, celik di mata kita. Sebab apa tu? Allah tahu kita belum ada persiapan nak balik akhirat. Allah panjangkan umur kita supaya kita gunakan kesempatan masa itu untuk memperbaiki akhirat, mencari ilmu, betulkan ibadat sebagai bekal nak bawa balik bertemu Allah. Jadi itu dia sifat belah kasih Allah kepada orang yang beriman di hari kiamat besok. Kemudian katanya musannaf, alhamdulillahi rabbil alamin, ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Segala puji, kata musannaf, bagi Allah. Segala puji bagi Allah, kata Al-Imam Nawawi, disunatkan memuji akan Allah Ta'ala pada permulaan tiap-tiap kitab yang dikarangkan. Mana-mana siapa-siapa orang nak karang kitab, nak tulis risalah, sunat memuji Allah. Sunat memuji Allah Ta'ala. Demikian juga katanya pada permulaan pelajaran bagi guru-guru dan bacaan para pelajar-pelajar terhadap guru-guru, syekh-syekh mereka. Maksudnya sama ada nak mengaji, sama ada nak mengajar, puji Allah terlebih dahulu. Sebab apa? Kita nak mengaji, nak mengajar semua guna nikmat Allah. Guna nikmat Allah. Puji Allah, alhamdulillah. Allah bagi taufik hari ini dapat datang ke surau. Baik. Jadi segala puji bagi Allah. Siapa dia Allah ni? Allah ni nama bagi zat yang wajib ada. Kita dah belajar Misbah Munir 2 kali khatam 8 tahun. Misbah Munir dah 2 kali balik dah. Jadi Allah nama bagi zat Tuhan yang wajib ada, yang mesti ada, yang tidak terima pada akal tiadanya. Jadi Tuhan tu namanya Allah. Di antara nama Allah Ta'ala yang paling makrifah sekali, itulah dia lafzul jalal, Allah. Jadi siapa nama Tuhan tu? Allah. Allah tu siapa pula? Tuhan sekalian alam. Tuhan. Dalam kitab Misbah dia kata Tuhan ni ditafsir lagi pada makna Melayunya. Tuhan dengan makna tuan. Tuhan dengan makna tuan, empunya, pemilik sekalian alam. Sekalian alam ni dipunyai, dita'alluq, diperintah secara mutlak oleh Allah. Tak ada kuasa lain yang bergabung, tak ada kuasa lain yang berkongsi, yang bersyarikat dengan Allah dalam nak mentadbir sekalian alam. Semua Allah punya. Semua Allah punya. Langit, bumi, bulan, bintang, planet-planet, binatang, tumbuhan, batu, kayu, yang berakal, yang tak berakal, syurga, neraka, semua dimiliki oleh Allah lah. Diri kita, roh kita, nyawa kita, apa lagi? Akal kita, anggota kita, roh, semua Tuhan punya. Semua Allah punya. Tak ada yang kita pun. Kan ada lagu tu kan? Kan ada lagu kan? Kan ke tak kan? Siapa ingat lagu tu? Jatuh tangan.
Ramai ingat Cik nyanyi sikit. Kita minta ustaz nyanyi sikit. Semua Allah punya. Laki Allah punya. Bini Allah punya. Bini-bini Allah punya. Geta Allah punya. Semua Allah punya, tuan-tuan. Jadi nak sayang berpada pak. Nak sayang berpada-padalah, bukan kita punya, Allah punya. Sebab kalau sebut bini, yang bini-bini berasa hati. Jadi kita sebut dua-dua. Kemudian Tuhan, jadi sekalian Allah yang punya. Allah yang punya semua. Semua ditadbir oleh Allah. Sama ada benda yang bergerak, benda yang diam, ditadbir oleh Allah. Yang baik, yang buruk, yang cacat, yang sempurna, yang lawa, yang tak lawa, semua Allah punya. Jadi tak payahlah kita nak takabur, nak sombong. Semua tu Allah bagi pinjam sekejap. Sebab apa Allah bagi pinjam sekejap? Nak menguji ketaatan kita kepada Allah. Adakah dengan sebab nikmat-nikmat yang Allah pinjamkan, kita lupa leka daripada tanggungjawab beribadat kepada Allah? Allah bagi kita laki, nak tengok si isteri tadi, dia lupa tak taatkan Allah dengan sebab ada tok laki. Yang tok laki pula Allah bagi bini atau bini-bini, nak tengok dia tinggalkan tak tanggungjawab dia kepada Allah sebab bini atau bini-bini dia tadi. Yang mak bapak tadi Allah bagi dia anak-anak, nak tengok adakah dengan asbab anak-anak dia melupakan tanggungjawab kepada Allah. Jadi semua tu ujian. Harta pun ujian, pangkat ujian, sehat ujian, sakit ujian, semua ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak tengok. Allah Ta'ala bagi ujian, nak tengok siapa yang paling baik amal ibadatnya di sisi Allah. Baik, Tuhan yang menjadikan alam, selain daripada Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang, Allah yang menyuruh, Allah yang mensyariatkan, Allah yang memberi undang-undang sembahyang, Allah yang memerintahkan supaya kita mendirikan, kita ni umat Nabi Muhammad SAW, mendirikan sembahyang. Allah yang suruh, bukan Muhammad suruh. Muhammad tukang sampai, Muhammad tukang bagi tahu sahaja yang mana sembahyang ni disuruh oleh Tuhan sekalian Tuhan yang menjadikan kita tadi, Tuhan yang memberi hidup tadi, Tuhan yang memberi kita jasad, yang memberi kita roh, yang memberi kita akal, yang memberi kita mata, tangan, telinga dan sebagainya, yang menyampaikan rezeki pada kita, yang menyelamatkan pada kita daripada benda-benda mudarat. Dialah yang suruh dialah yang suruh sembahyang, dialah yang suruh sembahyang, yang menggerakkan kita pergi kerja, cari nafkah, yang bagi rezeki, yang hari ini kita duduk aman selamat daripada benda-benda bahaya. Siapa selamatkan? Allah. Dialah yang suruh dia yang suruh sembahyang. Kita nak pergi kerja, minta pertolongan Allah, minta sihat dengan Allah, minta rezeki dengan Allah. Betul tak betul? Minta dengan Allah, ya Allah selamatkanlah, tunaikanlah hajat, begini begitu, minta pada Allah. Tiba-tiba Allah suruh kita sembahyang, kita memberikan 1000 alasan. Jadi tak patutlah. Jadi sembahyang ni sebagai tanda syukur di atas nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita, yang tak perlu dibayar dengan sesin pun. Sebelum kita lahir, Allah siapkan dah kemudahan semua. Siapa sini sebelum lahir dulu dia minta adanya cahaya matahari? Jatuh tangan. Siapa sini sebelum lahir dulu, ya Allah, nanti kalau aku lahir ke dunia, kau jadikanlah cahaya untuk aku mudah nak bergerak ke sana kemari nak cari makan. Siapa pernah minta? Tak pernah minta pun, tapi Allah siapkan. Sebab Allah terlebih mengetahui hamba yang bakal duduk atas dunia ni macam mana keperluannya, dengan makan minum, dengan udaranya. Masya Allah, tabarakallah. Dia maha mengetahui.
Dia yang maha mengetahui hakikat makhluk yang dia nak jadikan, apa yang perlu dan apa yang tak perlu dalam kehidupannya. Kita tak pernah minta pun semua ni, tuan-tuan. Kita tak pernah minta jik mata kita, kita tak pernah minta akal kita, kita tak pernah minta anggota tujuh kita. Tapi Allah bagi. Tengok, dia tahu. Sebab benda-benda ni penting dalam nak memudahkan ibadah. Dah bagaimana cara kita nak berterima kasih dengan Allah? Di antaranya dengan menunaikan sembahyang. Jadi orang yang tak semayang ni, orang yang tak tahu nak berterima kasih dengan Allah atas nikmat-nikmat yang Allah bagi. Hari ni Allah bagi kita nikmat macam-macam. Nikmat keselamatan. Nikmat keselamatan, tak mudarat kita. Tak ada yang patah kaki hari ni. Tapi kawan kita ada patah jari. Datang sini je ada yang patah. Hari tu tok guru dia, ni anak duit dia patah. Tapi datang juga, Alhamdulillah. Baik, Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu. Allah jadikan solat 5 waktu ni, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Allah jadikan 5 fardu sembahyang ni jalan segala orang muttaqi. Makna orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi solat 5 waktu ni adalah jalan yang dilalui oleh para nabi, para rasul, para aulia illah, para kekasih-kekasih Allah. Inilah perjalanan mereka. Inilah perjalanan mereka sehingga diredha oleh Allah. Sehingga mereka dihadiahkan syurga oleh Allah. Ini dia 5 sembahyang ni, perjalanan orang yang takut kepada Allah. Adakah kita orang yang takut kepada Allah? Kita tak masuk lagi, tuan-tuan. Kita tak masuk lagi dalam kelompok orang yang takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak meninggalkan segala maksiat, dan kita tak mampu nak menunaikan segala ketaatan kepada Allah. Jadi kita walau kata takut pun masih belum tak sempurna lagi. Tapi walaupun sungguh pun kita ni orang yang tidak sempurna takutnya kepada Allah, maka apabila dia menunaikan solat 5 waktu dengan sebenar-benar, orang ni dah duduk di atas jalan yang sama, jalan yang telah dilalui oleh Nabi dan Rasul. Mana kesudahan jalan ni? Redha Allah. Mana kesudahan jalan ni? Syurga Allah. Maka kita yang tak takut kepada Allah ni, yang ahli maksiat ni, kalau solat kita yang kita dirikan tu benar-benar mengikut syarat rukun sah batal ikhlas imannya, insya-Allah akan sampai juga di tempat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Rasul, yakni syurga Allah. Sampai syurga juga. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab jalan dia sama. Walaupun kita tak takut kepada Allah, orang ahli maksiat, tak boleh tinggal maksiat, tapi kalau solat kita betul, insya-Allah kita akan sampai syurga juga. Sebab solat ni perjalanan orang-orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, inilah jalan ni sembahyang. Maka kalau kita ikut jalan ni juga, akan sampailah juga ke destinasi yang sama, yang serupa, iaitu redha Allah, syurga Allah. Maka orang yang tak solat, dia tidak berada di atas jalan ni. Buatlah baik macam mana pun, tuan-tuan. Buatlah taat pada mak bapak setara mana pun. Buatlah baik kepada suami macam mana pun. Carilah nafkah yang halal untuk anak bini pagi petang siang malam tu. Jadilah pemurah macam mana pun. Habiskanlah harta kita nak bersedekah jariah, nak berwakaf sekalipun, dengan tidak mendirikan solat, tak sampai ke mana, tuan-tuan, amal ibadat ni. Tak diterima Allah tak terima. Allah tak bagi ganjaran pahala dengan susah payah beribadat kalau meninggalkan sembahyang. Besar sembahyang ni, tuan. Kunci pahala segala amal ibadat. Buat baik macam mana pun, tak solat, tak dapat apa. Rugi. Buat baik, buatlah. Derma dah.
Taat mak bapak, taat dah. Taat suami, buat dah. Cari nafkah halal, buat dah. Tiba-tiba tak semayang. Allah, besok hari kiamat melopong. Mana pahala yang aku buat macam-macam hari ni Allah? Rupanya Allah gantungkan. Allah gantungkan dengan sebab kita tidak tak semayang. Dan ada pula lagi disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, bala yang Allah Ta'ala turunkan ke atas orang yang tak semayang ni, Nabi kata ada 15 bala yang Allah bagi. Di antaranya bala waktu hidup, bala waktu nak mati, waktu alam barzah besok, dan waktu bala di hari kiamat besok. Tu bala-bala yang Allah Ta'ala siapkan dah. Pasti orang yang tak solat dapat benda ni. Mana? Di antaranya 15 tadi yang kita ingat, di antaranya doanya tak dikabulkan oleh Allah. Allah tak kabul doa orang tak semayang. Dah macam mana kita anak-anak yang tak solat, yang mengaku kasihkan mak bapak, nak mendoakan mak bapak kalau kita tak solat? Doa kita tak didengar oleh Allah. Doa kita tak didengar oleh Allah sebab kita tak sembahyang. Di antara lain Allah ambil berkat rezekinya. Walaupun gajinya banyak, walaupun gajinya mewah, dengan tak solat Allah tak bagi berkat pada rezeki. Apa maksud tak bagi berkat pada rezeki? Macam mana nak tahu rezeki itu berkat tak berkat? Makin banyak, makin hatinya berpenyakit. Makin harta banyak, makin dengki kepada orang, makin zalim kepada orang, makin tak berkesempatan nak mentaati Allah dengan sebab berbimbang dengan rezeki. Itu tanda-tanda rezeki tak berkat, tuan-tuan. Ini tanda-tanda, tuan-tuan. Kita kena cek, kita kena semak. Adakah dengan sebab harta yang ada pada kita yang banyak, yang puluh ribu, belah ribu, juta-juta tadi, dengan sebab benda-benda ni kita tak ada masa dengan Allah? Kalau tak ada masa, itulah menunjukkan rezeki yang ada pada kita tu tak ada berkat, walau berjuta-juta sekalipun. Jadi kita kena risau, kena bimbang. Tu di antaranya. Dan apa lagi? Bala yang tak janjikan di antara untuk orang yang tak solat ni, matinya tidak ada jaminan husnul khatimah. Mati dia tu tak ada jaminan husnul khatimah. Tak dijanjikan. Tak ada jaminan dia mati dalam iman. Tak ada jaminan. Makna 50-50. Orang yang tak solat ni, mati dia tu 50-50. Kalau dapat belas kasih Allah, mujur. Kalau dah, mati dia dalam keadaan tercabut iman dia. Wala'iyadzubillah. Dan banyak lagi nanti kita sebut tempat lain lah. Tu sambil-sambil supaya dapat kita jadikan renungan betapa besar semayang. Wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati. Apa maksud sejuk mata hati? Di dalam solat ni Allah hadiahkan sejuk mata hati Nabi SAW. Apa yang dimaksudkan sejuk mata hati? Kesukaan, seronok. Seronok. Dalam solat ni ada seronok dia, ada syok dia, ada asyik dia, ada lazat dia yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW dalam solat. Jadi dalam solat ni ada penyejuk mata hati, dan ketetapan mata hati serta ketiadaan ingat segala perkara yang bersangkut paut dengan dunia di dalam solatnya. Itu yang dimaksudkan dengan sejuk mata hati. Bila sembahyang aja Allahu Akbar, gaib dah benda-benda dunia ni. Yang tak sangkut paut dengan Allah tak ada dah. Bini, laki, harta, pangkat, urusan, tak ada dah. Dalam solat ni tak terfikir dah. Kalau dia ada masalah keluarga ke, masalah kewangan ke, masalah apa ke, tak ada dah. Lupa dalam sembahyang. Lupa dalam sembahyang. Tu hebatnya sembahyang. Tapi sembahyang yang didirikan dengan sebenar-benar. Ni cerita sembahyang orang yang lebih-lebih. Macam itulah sembahyang. Kita dalam sembahyang ni lah kita sibuk memikirkan
Sebelum semayang tadi tak terfikir nak beli lauk apa. Allahu Akbar. Gulai apa ni? Ikan dah masak semalam, hari ni nak masak apa? Dalam sebab waktu tu lah kita sibuk nak mikirkan hal-hal dunia. Hal dunia. Yang paling hebat, benda hilang boleh jumpa dalam semayang. Tu dia punya karomah dia. Dia punya karomah dia. Waktu celik cari tak jumpa seminggu. Dalam solat Allah bawah cushion. Dalam solat jumpa. Masya Allah. Nak cerita hati kita ni banyak kacau. Hati kita ni banyak kacau. Luar ingat dunia, dalam semayang pun ingat dunia. Sebab itulah tuan-tuan, ulama pesan dah, ulama tasawuf pesan dah, hati ni bukan untuk disimpan hal-hal dunia. Hati ni untuk simpan Allah. Hati ni untuk simpan urusan akhirat. Adapun urusan dunia ni di tangan sahaja. Jangan bawa masuk ke dalam hati. Sebab inilah di antaranya mudarat dia apa? Ganggu semayang kita. Sebab dah ada dalam hati. Kalau kat tangan nak solat, kita boleh letak tepi. Ni dalam hati, bawa sekali lah. Bawa sekali dalam semayang. Bawa bini, bawa laki, bawa anak, bawa getah, bawa kereta, bawa rumah. Bawa belaka dalam hati kita waktu sembahyang. Ni cerita kita lah ni. Saya bukan cakap tuan-tuan yang berasa pula. Nanti kan bulan depan dah kosong, tak ada orang. Mana hati kita masyghul. Hati kita ni masyghul, bersibuk memanjang memikirkan hal-hal dunia sehingga terbawa-bawa dalam sembahyang. Inilah sebab sembahyang kita payah nak khusyuk. Ni dia antara sebab payah nak khusyuk, sebab benda tu ada dalam hati dah. Dalam hati kita payah nak khusyuk. Terfikir benda ni, terfikir benda tu. Ni yang boleh lupa rakaat berapa. Fatihah dah baca ke belum? Dia jadi benda macam sebab apa? Waktu solat tadi fikiran kita kelain. Tu di antara sebab-sebab yang ganggu kita solat, kerana hati kita. Sebab khusyuk ni hati tuan. Khusyuk ni hati. Bila dalam hati kita tadi dah bercampur dengan hal-hal Allah pun ada sikit, yang banyaknya dunia, hati dia kacau-kacau tu, yang teringat sekejap-kejap, teringat sekejap-sekejap je. Teringat sekejap, lepas tu dah bersibuk mikir yang lain-lain, kacau bilau. Tu dia ada sebab hati kita tak khusyuk. Wa ja'ala fiha qurrata 'ain. Dan Tuhan yang menjadikan sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi. Mana? Dengan musyahadah, yakni dengan memandang akan Tuhannya di dalam sembahyang. Makna memandang Allah dengan mata hati. Itu maksudnya. Kalau mudah kita nak faham bahasa kita, dalam hati tu, dalam semayang tu, hati tak teringat ke lain dah. Ingat Allah manjang-manjang. Mudah kita nak faham lah musyahadah tu. Maksud memandang Allah dengan mata hati. Dia tak nampak benda lain, dia tak nampak hal-hal urusan dunia dah. Yang dia nampaknya Allah saja. Kebesaran Allah, kesempurnaan Allah. Itu yang dia nampak, yang dirasakan dalam semayang. Pada Nabi, pada Rasul. Bahkan lebih dahsyat daripada itu lagi. Sebab bab rasa ni kita tak tahu. Bab rasa ni kena rasa sendiri. Dia rasa sendiri. Yang kata memandang Allah Ta'ala dengan mata hati tadi, macam mana dia punya nikmat, lazat, tenang dia macam mana, wallahu a'lam. Sebab kita tak rasa benda tu kerana hati kita banyak kacau. Sebab hati saya banyak kacau, tak tahu rasa dia macam mana. Dan sebab tu orang yang benar-benar mendirikan solat ni, di antara faedah ni, dia jadi orang yang tenang dalam hidup. Datanglah datuk nenek moyang masalah macam mana pun, dia tenang. Dia tak ada risau, dia tak ada kucar kacir, dia tak ada kelang kabut, tak ada. Dia jadi tenang. Sebab apa tu faedah solat ni? Ketenangan yang Allah bagi tadi bukan saja dalam solat, sampai keluar solat pun Allah bagi dia.
Sehingga kalau dihadap macam-macam bala masalah, dia tenang. Dia tak ada kacau bilau. Dia tak ada kacau bilau, jadi kucak kacir, tak tenteram, stres ini, stres sana, dah. Tenang. Nabi tak ada stres. Penyakit stres ni kita. Bak hati. Hati kita kacau. Rasul tak ada stres. Tenang. Padahal dialah yang paling banyak ditimpa bala oleh Allah. Dialah baginda lah yang terlebih banyak, yang terlebih berat bala yang Allah Ta'ala turunkan. Nabi bersabda, terlebih banyak bala tu ditimpakan ke atas Nabi-Nabi. Kemudian ulama. Kemudian yang ke bawah. Jadi kita ni bukan ulama, kita ni orang biasa, orang awam. Jadi bala kita ni tak setara kehebatan bala ujian yang Allah bagi para nabi, para rasul dan kepada para alim ulama. Tapi mereka tenang, relax, senyum, wajah tak ada luka-luka, muka relax. Tenang, kita tengok wajah dia tenang. Padahal mereka bala ni lagi berat daripada kita. Kita orang rumah tak balas WhatsApp, kerut sampai dalam semayang. Orang rumah tak balas WhatsApp, kerut sampai dalam semayang, berkerut, kucak kacir dah hidup. Allahu Akbar. Kemudian penghulu segala mursalin, yakni dijadikan sedia dengan musyahadah ketuanya di dalam sembahyang, dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Seperti mana sabda Nabi SAW, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa haji wa sawmi ramadan. Jadi itu hadis dibinakan akan agama Islam itu adalah 5 perkara. Mana yang pertama? Bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain daripada Allah. Kemudian apa? Kemudian wa iqamis salat, bersyahadah. Kemudian bersyahadah Allah Ta'ala Tuhan Muhammad Rasul. Kemudian itu mendirikan mendirikan solat. Mendirikan solat. Ni tiang-tiang yang ada dalam agama. Tiang agama, rukun, tiang-tiang dalam agama. Jadi sembahyang ni tiang agama. As-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Solat ni diserupakan seperti tiang bagi agama. Agama ni ibaratnya seperti sebuah rumah. Agama ni, apa dia agama tuan-tuan? Agama ni dalam kitab Misbah dulu apa? Dia tanya sikit. 2 kali khatam dah. Dulu awal kitab Misbah dia kata pengenalan huraian yang pertama pada menyatakan agama. Apa dia agama? Siapa ingat? Jatuh tangan. Semua ingat. Alhamdulillah. Agama ni maknanya undang-undang yang datang daripada Allah. Undang-undang yang datang daripada Allah, itulah agama. Jadi undang-undang yang datang daripada Allah yang macam-macam jenis ni, dia punya tiang dia sembahyang. Tiang ni tuan-tuan, walaupun kalau bangunan ada tiang, tapi bahan-bahan binaan tiang tu sendiri tak betul, tak ikut dia punya apa orang putih cakap, spek. Si baik tak cakap seku. Itu kan pandai orang putih. Tiang tu kalau tak ikut spek, cakap orang putih sikit. Ingat kita tak reti cakap orang putih sepatah-patah. Tiang ni kalau tak ikut spek ni, pasirnya, simennya, besinya tak betul, dia punya kira-kira dia, tak kuat juga binaan tu. Betul? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Orang perempuan, betul ke tidak? Tak jawab lagi semua. Betul ke tidak? Tak jawab lagi semua. Betul ke tidak? Menyonggi pula dah orang tanya betul ke tidak. Dah malas nak tanya lagi.
Jadi kalau diri tiang tu sendiri tak kuat, macam mana bangunan tu nak kuat? Sembahyang macam tu lah tuan-tuan. Yang boleh meneguhkan bangunan tadi tahan lama, teguh kalau dia punya diri tiang tu, dia punya apa tadi? Ikut spek betul-betul, baru, kukuh, teguh, mantap, kerat. Itulah ibarat solat yang didirikan dengan sebenar cukup syaratnya, cukup rukunnya, betul ikhlasnya, betul akidahnya, betul angkat wudunya, betul angkat hadas kecilnya, hadas besarnya. Betul khusyuknya, betul khuduknya. Jadi semayang ni lah yang meneguhkan dia punya agama. Di sini tuan-tuan kita dapat jawapan. Kenapa kita yang semayang ni masih lagi kita punya agama goyang. Masih lagi kita seronok buat benda-benda dosa dan maksiat. Semayang mengumpat pun kuat juga. Semayang dengki pun kuat juga. Semayang sangka jahat pun kuat juga. Apa erti semayang yang kita buat? Ini menunjukkan sembahyang yang kita buat tu belum berkualiti tadi. Tak betul spek dia macam tiang tadi. Boleh jadi simen dia kurang, pasir lebih. Sebab itulah semayang tapi mengumpat seronok, tak tinggal, tak ada rasa bersalah langsung. Semayang duk sangka jahat dengan orang, tak ada rasa berdosa langsung, tak ada rasa bersalah. Tapi semayang jemaah pula tu tapi seronok. Bila tengok orang dapat nikmat, doakan supaya nikmat dia hilang. Tu namanya dah. Bila tengok orang tu bahagia, ahli keluarga, kita doakan supaya bercerai-berai. Tu orang Melayu tu. Orang Cina kita tak tahu, sebab kita tak faham apa dia cakap. Kan? Jawab. Orang tanya, kan ke tak kan? Kan, you. Kan jawab, kan lah. Kalau orang tanya, ya ke tidak? Ya. Kan ke tidak? Jawabnya ngaji biar geti. Tu pun tak ada. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita kena pastikan semayang kita betul, tuan. Barulah kita dapat apa yang Allah jaminkan di dalam Al-Quran tu. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat tu mencegah diri seseorang daripada perbuatan keji dan baru kita akan dapat cegahan daripada perbuatan keji. Kita dah rasa tak seronok nak mengumpat, rasa tak seronok nak berdendam, tak seronok nak berdengki, tak seronok nak tak nak maafkan orang, tak seronok. Tu kesan daripada semayang lah tu, dia antara faedah semayang tu. Sebab hati dia dah mula dah tak seronok dengan benda-benda keji tu. Allah Ta'ala akan selamatkan orang yang solat dengan sebenar-benar daripada perbuatan keji dan mungkar, yakni pada zahirnya dan pada batinnya. Takkan buat benda keji dan mungkar. Jasad, zahir di tubuh badan anggota dia selamat daripada buat benda haram, hatinya pun selamat daripada buat benda haram. Itu faedah sembahyang. Perbuatan keji mungkar makna dosa lah. Cegah dia daripada dosa, itu manfaat sembahyang yang didirikan dengan sebenar Ada kita sembahyang 10 tahun dah tuan-tuan. 10 tahun dah kita sembahyang, tapi kita masih lagi seronok buat benda-benda tu. Betul. Ngaku je lah, betul. Ayah kita ni nak ngaku salah kita yang kita nampak salah dia yang dengki, saya tak ada. Dia yang suka sangka jahat, saya tak ada. Tu kita lah tu. Kita kena ngaku lah. Baik ngaku. Kalau tak ngaku namanya sombong, ataupun namanya perasaan namanya ujub. Perasaan aku tak ada buat benda si anu. Itu namanya ujub, perasaan. Penyakit dia tu, penyakit hati. Perasaan baik, perasaan tak ada dosa, perasaan tak ada dengki, perasaan tak ada riak, perasaan tak ada ujub, perasaan tak ada takabur. Namanya ujub, penyakit dia. Kena dekat perangkap kita. Lari ikut situ kena, lari ikut sini juga kena.
Itu hebatnya solat. Tapi solat yang betul-betul. Dah macam mana nak dapat sembahyang yang betul-betul ni? Dengan ilmu, kefahaman. Belajar, macam ni. Macam ni. Ikhlas macam ni. Khusyuk macam ni. Dalam bab solat pun akidah mesti betul. Dia akan faham lah dengan dia belajar. Kalau dah kita sembahyang ikut dah kita lah. Ikut suka kita nak sembahyang macam mana buat. Penyakit ujub, penyakit riak, penyakit takabur, sangka jahat, mengumpat, apa benda semua lagi, bawa sekali dalam bawa sekali dalam solat menghadap Allah. Bawa sekali menghadap Allah dosa-dosa hati kita. Allah tahu ke tidak tuan-tuan? Allah tahu tak sambil-sambil kita solat ni bawa dengki dengan orang, tahu tak? Tahu. Dah malu ke tidak kita? Ya ke malu? Kalau malu lain kali dia tak bawa dah. Maknanya tak malulah. Tak malu lagi. Buktinya garang lepas solat mengumpat lagi. Lepas solat sangka jahat lagi. Itu menunjukkan kita tak malu. Kita tak malu tuan. Ngaku je lah. Macam tak nak ngaku je. Ngaku je lah. Kita lah tu. Siapa lagi? Dah semayang cerita hal orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tinggalkan, Allah Ta'ala lucutkan seronok buat benda-benda macam tu. Sebab buat dosa ni dia ada seronok. Buat dosa ni ada seronok dia. Buat dosa ni ada syok dia tuan-tuan. Sebab tu kita payah nak tinggal. Sebab dia ada kelazatan dia. Kalau kita tak buat dosa ni, kita rasa bersalah, rasa tak aman je hidup kita. Bila buat baru rasa macam lengkap hidup kita hari itu. Ini menunjukkan dosa ni ada di punya seronok. Lebih-lebih lagi dosa yang beradat kita buat, lagi payah kita nak tinggalkan. Dia dah bersatu pula dengan diri kita. Jadi nak cabut tu sikit punya seksa. Nak meninggalkan tu payah. Sebab dah sebati. Sebab kita hari-hari hidup buat benda macam tu. Jadi nak tinggalkan susah sangat-sangat. Tu yang harap-harap sangat. Doa, ya Allah, Kau buangkanlah daripada aku ni, buangkanlah daripada hati aku ni seronok melakukan dosa dan maksiat. Dan Kau gantikanlah dengan seronok buat taat kepadamu ya Allah. Seronok buat maksiat tadi minta Allah tukarkan kepada seronok buat ibadah. Mintalah pada Allah, Dia Maha Pemurah. Kadang-kadang Allah tak bagi sebab kita sombong, tak nak tak nak minta. Dah kita ni fuqara, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua, kita semua ni fakir, senantiasa berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah. Nak bersihkan hati pun harap Allah tolong. Nak tinggalkan maksiat pun harap Allah tolong. Nak taat pada Allah pun harap Allah tolong juga. Minta pada Allah. Allah suka hamba-Nya yang minta-minta ni Allah suka. Itulah sifat kehambaan. Itulah menunjukkan dia berendah diri. Itulah nak menzahirkan yang dia tak ada apa-apa. Minta dengan Allah, minta dengan Allah, minta dengan Allah. Allah kasih. Daripada hamba yang sombong tak nak berdoa. Doa pada Allah. Bahkan doa itu sendiri adalah ibadat yang disuruh oleh Allah. Berdoa itu sendiri dapat pahala. Kemudian kata musannif lagi. Boleh lagi? Sampai pukul apa? Sampai ajak jamuan apa? Kalau hebat, kita berhenti cepat. Hebat juga. Cari tempat berhenti. InsyaAllah sikit lagi jauh datang ni takkan baca sekejap. Bukan rumah kita tak balik masjid no. Ada no. Masya-Allah. Waja'al dah minggu bulan lepas kita nak datang. Corti lagi. Tapi bila dapat corti tu kita kata muju. Kita kata muju corti dapat lihat. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilati lil muhibbin
wa ma'dan. Wa ma'dan asraril asyiqin. Sikit lagi. Dan menjadikan padanya pada semayang. Padanya pada semayang tu Allah ciptakan, Allah jadikan dapat lazat. Lazat ni cakap Arab lah. Dapat rasa. Dapat rasa lazat, rasa manis khidmat. Makna rasa seronok berkhidmat dengan Allah. Khidmat ni makna mentaati Allah lah. Berkhidmat dengan Allah maksudnya membuat yang disuruh oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ataupun dalam erti kata lain, khidmat ni makna beribadah. Jadi orang yang solat ni dia dapat lazat, manis berkhidmat dengan Allah dengan melakukan solat. Dia dapat manis, dia dapat seronok, dia dapat asyik. Jadi daripada lazat manis seronok ni lah membuatkan dia tak boleh tinggalkan sembahyang. Inilah di antara yang mengikat dia dengan sembahyang tu. Nak sembahyang, kita pun jadi pelik tengok. Tak penat-penat ke sembahyang? Tak letih-letih ke sembahyang? Lepas sembahyang, lepas sembahyang. Malam berqiyam mulai, lepas ke pagi sembahyang. Tak letih-letih ke? Tubuh badanku kering. Tubuh badanku kering tapi sembahyang. Masya Allah. Sebab apa tu? Lazat. Bila dia dah dapat lazat ni, dia dah kira dah. Dia dah lupa dah diri dia sebab dia dapat lazat tadi. Kan? Dia lazat. Main handphone lazat tak? Layan Facebook lazat tak? Main WhatsApp lazat tak? Lazat. Mana pula tak lazat? Tu yang sampai habis bateri 100% habis. Nak habiskan 100% tu, 100% tu berapa minit? Kalau bateri kita full nak habiskan ada sejam tak Ustaz? Lebih silap kan? Habis 5%. Cocok power bank pula. Tak sedar dah 3-4 jam ngadak benda tu. Sebab apa? Lazat. Dia ada seronok ni. Kalau tak seronok kita tinggal dah. Kita tengok habis-habis kurang lah. Tapi sebab apa tengok tak boleh tinggal-tinggal? Sebab situ ada dah lazat dia. Ni cerita lazat. Nak bagi contoh lazat dari tu. Kalau cakap lazat semayang kita tak faham. Sebab kita tak rasa. Tapi kalau cerita lazat main handphone, kita rasa benda tu. Saya rasa benda tu. Saya rasa benda tu. Jadi tu yang kata lazat tu. Tapi lazat kita dalam bab macam tu. Ni nak cerita lazat dalam sembahyang. Tu yang dia sembahyang boleh lama. Tengok sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tak ada inna a'tayna macam kita, macam saya. Sembahyangnya inna a'tayna kuliah qul huwallah. Dia orang sampai sekali khatam dalam sembahyang, 2 kali khatam dalam sembahyang. Surah panjang-panjang, 2, 3, 4 juzuk baca. Tak letih-letih ke? Lazat. Sebab dia dapat lazat tu yang dia sampai macam tu. Masya Allah. Ni dengar cerita je lah. Dengar cerita orang hebat-hebat beribadat. Sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhu sampai sekali khatam dalam sembahyang. Kita nak buat pasal nak khatam dalam sembahyang bukan satu Ramadan. Dalam satu waktu tu khatam Quran. Karomah yang Allah bagi pada mereka. Kita hitam je kan, bukan khatam. Kita hitam kalau nak khatam satu Quran bawa kepada hitam kita. Sebab apa dia sampai macam tu? Sebab lazat. Allah Akbar, hebat ni dia orang. Subhanallah. Orang lebih-lebih. Jadi kita kena tahu sikit-sikit, serba sikit cerita orang hebat-hebat supaya dapat kita tengok diri kita dengan diri mereka. Jauh ke dekat jaga. Jauh ke dekat jaga kita dengan dia orang. Kemudian manis khidmat sembahyang yang menempati syurga. Jadi lazat, seronok, aman, damai, tenang, asyik yang Allah Ta'ala kurniakan dalam sembahyang tadi
menempati syurga, yakni seolah-olah macam syurga dah. Syurga tu, syurga besok tu, hari kiamat tu, aman, damai, tenang, seronok, asyik, riang, gembira. Apa lagi? Tak ada yang menyakitkan, tak ada yang menserabutkan. Seronok, zahir batin, kiri kanan, depan belakang, seronok, indah, tak ada masalah. Tu dalam syurga besok hari kiamat. Rasa yang macam itulah Allah kurniakan kepada orang yang benar-benar sembahyang. Dia jadi seronok, riang, aman dalam solat tu, dia rasa macam tu. Itulah yang Nabi kata, yang musannif kata tadi, wa ja'ala fiha jannatal ajilah. Makna Allah Ta'ala jadikan dalam solat ni syurga yang disegerakan. Syurga yang disegerakan. Jadi dalam solat tu seolah-olah rasa macam syurga dah. Punya sedap, punya aman, damai, tenang, bahagia ni. Yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hambanya. Hamba mana yang dapat rasa syurga segera dalam solat ni? Yang muhibbin, yang kasihkan Allah. Tu lagi pada Nabi Rasul wali-wali Allah tu, mereka kasih sangat-sangat dengan Allah. Mereka kasih sangat-sangat dengan Allah. Dia ibadat sungguh-sungguh. Hidup dengan penuh kezuhudan dan macam-macam lagi. Kasih kepada Allah sungguh-sungguh. Allah kurniakan kepada mereka syurga yang segera atas dunia. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam syurga yang sebenar di kiamat besok, Allah bagi dah di syurga yang segera atas dunia ni. Mana? Dalam sembahyang. Dan tempat galian, tempat galian segala rahsia dalam solat ni. Dalam solat ni ada galian-galian rahsia, tempat macam-macam rahsia dalam solat tu. Bagi tajalli Allah Ta'ala bagi orang yang asyiqin, orang yang benar-benar rindu, dendam dia, yakni rindu mereka itu akan mahbubnya, yakni kekasihnya, iaitu Allah. Jadi orang yang sangat-sangat asyik hatinya, rindu, dendam sungguh dengan Allah. Ni kita dengar cerita ni, tak masuk kita tuan-tuan, tak payah nak sengih-sengih perasan lah kita. Ni orang yang rindu dendam dengan Allah, para Nabi, para Rasul, hati tak lekang Allah. Apa-apa pun Allah lah. Dia tak buat sesuatu, tak gerak diam. Gerak diam dia semua ibadat. Bergerak pun ibadat, dia diam pun ibadat. Masya Allah. Kita gerak maksiat, diam pun maksiat. Ni asyik. Tahu asyik tuan-tuan? Asyik, pernah dengar tak lagu? Siapa nama penyanyi dia? Asyik. Asyik yang bercinta siapa? Nama Lina. Asyik baik Abang Man tolong. Asyik tu. Tapi yang tadi asyik tadi, asyiknya bercinta dengan manusia. Sampai tak heran halal haram. Itu asyik bercinta dengan manusia. Ini asyik bercinta dengan Allah. Dia asyik bercinta dengan Allah. Dia tak pedulikan dah dunia dia. Sampai macam tu sekali kehidupan Nabi Rasul wali-wali Allah. Asyik dia cinta dengan Tuhan. Sampai macam tu sekali. Oh, hebat sungguh. Rindu dendam. Sehingga mereka tak sabar nak mati. Bilalah nak mati, ya Allah. Nak tunggu mati. Bilalah nak mati. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak sabar nak bertemu dengan kekasihnya, iaitu Allah. Sampai macam tu. Kita ni bilalah nak mati. Bukan sebab rindu, sebab banyak masalah. Sebab banyak masalah. Banyak betul lah masalah ni. Bilalah nak mati. Sampai macam tu. Putus asa daripada rahmat Allah. Na'udzubillah. Jangan macam tu tuan Yang ni minta mati sebab dia rindu dengan Tuhan. Yang tadi tu minta mati sebab tak tahan uji. Mati lagi baik. Macam ni. Kan selalu kita dengar orang cakap macam tu. Kalau macam ni lah masalah dia, mati lagi baik. Mana kau tahu mati kau lagi baik? Kau dah tahu ke yang amal kau diterima oleh Allah?
Kau dah tahu kau mati dalam husnul khatimah? Kau dah tahu kau boleh jawab soal munkar nakir dalam kubur tu? Kau dah tahu ketimbangan amal kau lebih berat daripada kejahatan? Kau dah tahu besok kau dikumpulkan di padang mahsyar dengan orang-orang soleh? Kau dah tahu kaki kau tak tergelincir di atas titian sirat, masuk syurga tanpa hisab? Dah tahu ke yang kau cakap mati lagi baik ni? Kan? Marah aja bunyi tu. Sungguh kan? Jangan cakap macam tu. Mati lagi baik, jangan cakap macam tu. Ini kata-kata orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Jangan cakap tu. Tak elok cakap kan. Mati lagi baik. Hidup ni Allah bagi ni lagi baik, supaya dapat kita perbaiki amal ibadah. Tiba-tiba sembahyang tak betul, akidah tak betul, puasa tak betul, tutup aurat tak betul, mati lagi baik pula dah. Dia tak tahu azab tunggu kalau mati dalam keadaan macam ni, dalam keadaan akidah dah mana, hati kotor, sembahyang tak betul, aurat tutup tak betul, nak mati lagi baik macam mana? Dalam hati kita penuh dengan benda-benda dunia, mati lagi baik. Mana ada mati lagi baik kalau macam ni? Mati ni bala sebesar-besar bagi ahli maksiat. Tapi nikmat yang sebesar-besar bagi orang yang takwa kepada Allah. Ni macam wali-wali Allah ni rindu bilalah nak temu Allah. Jadi yang memisahkan dia dengan kekasihnya adalah kematian. Waktu dia jemu dah hidup atas dunia ni, tak sabar nak balik. Hebat. Kita tak payah tiru. Jangan. Kita jangan tiru pula tuan-tuan. Kalau balikan tersengih duduk kat tangga no. Pasal ni rindu mati. Jangan buat kerja tuan-tuan. Dah rindu ke mati pula. Jangan. Ni cerita. Jangan bukan suruh tiru. Nak cerita orang lebih-lebih tu macam tu sekali dia orang. Kita ya Allah panjangkanlah umur. Betul? Kita minta panjang umur. Tak apalah nisbah kita tu eloklah tu. Minta panjang umur sebab kita tahu amal tak cukup, ilmu tak ada, hati kotor. Jadi nak minta Allah bagilah masa lagi, bagilah peluang pada kami ni ya Allah. Janganlah kau ambil kami dalam keadaan tak lengkap lagi amal ibadat ya Allah. Panjangkan umur, bagi kesempatan kepada kami, jadikan asbab-asbab supaya kami dapat menuntut ilmu dan memperbaiki amal ibadat. Bila dah sempurna, ambillah nyawa kami ya Allah. Minta macam tu. Tu minta panjang umur. Nisbah kita tak apa. Jangan ya Allah pendek dalam umur. Jangan minta ya Allah. Tak boleh, kita tak boleh minta macam tu. Dah. Nak berhenti dah. Bagi orang yang asyikin, yakni orang yang rindu, mereka itu akan mahbubnya, yakni akan Allah. Jadi orang yang rindu dengan Allah, orang yang asyik dengan Allah, orang yang kasih dengan Allah, Allah bagi kelazatan, kemanisan dalam ibadat dia, khususnya sembahyang. Habislah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il mudhnibin. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Lebih kurang saya minta ampun maaflah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, sihatkan tubuh badan kita semua. Kita jumpa lagi bulan depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqihna wa faqih lana qurbat lana fi dinina ma ahli putri wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.